Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan Surau Al-Muttaqin, pengerusinya, timbalannya, Imam Bilal dan seluruh AJK-nya lah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ini dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, sama-sama kita laksanakan mendirikan salat fardhu maghrib secara berjemaah. Kemudian dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal soleh kita ini, dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah kekalkan hidayah dalam di kita ini, iman kita ini, hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya terus meneruskan kuliah maghrib ni, eloklah saya ta'aruf terlebih dahululah. Mana saya berhubung dengan, ingat Tuan Imam, ada seorang lagi tuan kita siapa. Mana alhamdulillah pada malam ni dengan izin Allah Taala dapat saya hadir surau tuan-tuan untuk menyampaikan kuliah maghrib. Mana nama saya, nama yang diberi Wan Muhammad Safwan bin Wan Salim. Jadi Wan ni Kelantan lah. Jadi Kelantan boleh, Kedah pun boleh lah, dua-dua lah. Tapi saya pilih Kelantan lah. Dah berkahwin dah, alhamdulillah, ada 2 cahaya mata. Menetap di Taman di Alpinia 16 Sera. 16 Sera ni laluan MRT tu lah, antara Pasar Borong dengan Cyberjaya, di tengah-tengah tu. Lalu MRT tu bunyilah, gegar tu lah. Saya duduk rumah atas, tak macam tuan-tuan rumah teres lagi mahal lah. Kita rumah cukai petak ke apa benda tak tahulah. Jadi menetap di situ, bertugas. Situ ada surau Jumaat juga, luar daripada di kawasan tu. Kita imam jugalah. Dulunya juru nikah, sekarang tak jadi juru nikah dah. Pening nguruskan orang. Kejap nak nikah, kejap nak pisah, pening pula. Jadi apa lagi tuan-tuan, dulu belajarnya secara ringkas lah. Belajar di Kelantan, madrasah tahfiz, dia dalam kawasan Pasir Tumbuh lah. Kalau orang Kelantan dia tahulah, Kedah Mulung masuk ke Limbak. Kalau Pasir Tumbuh masuk ke Gutong pun boleh. Ada orang Kelantan sini? Tak ada? Ke orang KL semua sini? Ke tak ingat Kelantan lah. Kemudian belajar juga di Madrasah Al-Yamani di Kampung Baru, Pasar Minggu. Majlis Jamek Kampung Baru tu kan, tempat bubur lambuk tu. Jadi Madrasah Al-Yamani itu guru saya almarhum Ustaz Said Fadli Al-Yamani, yang meninggal dekat China tu. Mana dia meninggal? Donzau apa pun dia dah. Jangan tentulah Zau belakang dia. Itulah setakat itulah tuan-tuan, sikit ta'arufnya tuan-tuan, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada malam ni kita akan sama-sama
bicarakan itu, insya-Allah pada malam ni saya akan menghuraikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang fadilat ataupun kelebihan ilmu dan juga kelebihan para alim ulama, insya-Allah. Bagaimana ilmu ni tuan-tuan penting. Ilmu ulama tu orang alim, jamak kepada alim tu ulama lah. Ulama tu ramai. Macam orang faqih, jamak dia fuqaha. Apa lagi tuan-tuan? Yang ini makna faqih, ulama, mufassir, muhaddis. Apa lagi tuan-tuan? Gelaran-gelaran. Sebab itu kalau gelaran al-imam, imam ni yang kita faham imam semayang lah. Imam ni sebenarnya orang yang alim. Imam Ghazali itu gelaran dia al-imam hujjatul Islam. Hujjah. Kalau nak berhujjah tentang Islam, Imam Ghazali lah dia punya hujjah dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya-Allah kita teruslah melihat hadis yang pertama pada malam ni, insya-Allah. Baik, hadis yang pertama tuan-tuan, perempuan dirahmati oleh Allah SWT, iaitu tentang kelebihan orang yang alim. Jadi orang alim ni tuan-tuan, Allah muliakan dia. Allah SWT berfirman, Allah bertanya, qul hal yastawil ladina ya'lamun, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah sama orang yang tahu walladina la ya'lamun dengan orang yang tak tahu? Allah tanya, sama tak orang tahu dengan orang tak tahu? Jawapan dia tak samalah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut pada Allah. Siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama lah yang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tanya, Ustaz ada ulama penunggang agama? Itu bukan ulama. Itu bukan. Ada ajaran sesat, pakaian macam tok guru, tok syekh. Dia dipanggil ulama, tapi dia ulama su, ulama jahat. Tetapi walaupun dia itu jahat, ulama su, ulama dunia, dia tetap dipanggil ulama sebab disandarkan kepada ilmu. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan disebut dalam hadis, ke depan ni ada hadis tu, ilmu itu masuk ke dalam syurga, amalan masuk dalam syurga. Orang alim tu yang tak beramal tu masuk dalam neraka. Dia ada ilmu tapi dia tak beramal, maka dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadis yang diriwayatkan daripada An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Jadi Abu Umamah berkata, telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tentang dua orang lelaki. Zukira disebut di sini Rasulullah, ataupun Nabi tahu, Nabi dengar. Kerana Nabi SAW ini dia menjadi tempat rujukan. Tempat rujukan tuan-tuan. Apa masalah, rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini Nabi SAW dah wafat 1400 tahun dah. Jadi kita nak rujuk siapa tuan-tuan? Rujuklah para alim ulama. Betul, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu ni tak sependapat, telagah, selisih, farudduhu ilallah wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebut di sini Nabi sallallahu tentang rajulani, dua orang lelaki. Rajul seorang, rajulani dua orang. Dipanggil musanna, dua orang. Kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab lah,
Huwa seorang, huma dua orang, hum ramai. Dia apa dah? Dhamir, dipanggil dhamir. Huwa, huma, hum. Jadi dua orang lelaki ni siapa tuan-tuan? Yang pertama adalah abidun. Abid ni ahli ibadah. Ahli ibadah tuan-tuan. Kuat ibadah, banyak ibadah dia. Yang seorang lagi wa alimun, orang alim. Dua tu beza tuan-tuan. Seorang kuat ibadah, ilmu tak ada. Kuat ibadah, ilmu tak ada. Seorang lagi tuan-tuan ibadah kuat, disertai dengan ilmu. Jadi bukan kita nak memperlekeh sesiapa lah. Kita tak kata orang ni jahil, mayang tak betul, orang ni ibadah tak betul, tidaklah. Tapi tuan-tuan, kalau kita buat ibadah tanpa ilmu, amalan kita itu ditolak. Disebut dalam matan fiqh, siapa yang beramal tanpa ilmu ditolak, mardudun, ditolak. Dan kita tak boleh menghukum, melainkan kita nampak jelas zahir dia, batin kita tak tahu. Batin ni keikhlasan kita tak tahu. Kalau orang sedekah banyak-banyak, lepas tu kita kata tak payahlah bersedekah, menunjuk tak ada pahala. Kita tahu daripada mana? Dia menunjuk, dia panggil orang ambil gambar semua. Dia tulis nama dia, dia suruh umum. Jadi walaupun demikian, kita janganlah mulut kita janganlah celupar sangat. Kita ni sibuk dengan diri kita lah. Amalan kita ni Allah terima ke tidak, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, maknanya yang ditolak ni, maknanya kalau yang jelas-jelas dia ambil wuduk tak sempurna, basuh tangan, siku tak basah, kita beritahu lah, tuan, siku tu tak kena air. Tapi kalau dia kata jangan nak sibuk, jangan jaga tepi kain saya lah, saya tahulah, saya dah solat 20 tahun, tak boleh buat apa lah, biarlah kan dia. Tuan, tumit tak basah tu tuan, kau diam. Kita nak buat macam mana? Ataupun budak-budak tegur dia, kau budak mentah duduk diam-diam. Aku makan garam sebelum daripada engkau. Jadi tak boleh buat apalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ahli ibadah ni dia mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu tuan-tuan, kita tak tahu syarat sah ibadah tersebut. Syarat sah salat, syarat sah apa, puasa, syarat sah apa lagi, banyaklah tuan-tuan, haji sebagainya, zakat dan sebagainya. Baik, jadi bila mana disebut Nabi SAW seorang ahli ibadah, seorang lagi orang alim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi. Nabi SAW bersabda, kelebihan orang yang alim atas yang abid. Nabi SAW bersabda, orang alim ni dia punya kelebihan jika nak dibandingkan dengan ahli ibadah ni seperti apa? Kata Nabi SAW, kafadli ala adnakum, seperti kelebihan daku atas yang paling rendah daripada kamu. Yang paling rendah daripada kamu tu siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa dhamir kum tu kamu ramai, itu sahabat Nabi sallam yang hidup di zaman Nabi sallam tu dipanggil sahabat. Dia beriman, dia hidup di zaman Nabi sallam. Ada juga yang hidup di zaman Nabi sallam tapi tak bertemu dengan Nabi sallam. Itu siapa? Tabi'in. Dia yang melihat Nabi sallam, beriman Nabi sallam, hidup Nabi sallam, itu sahabat. Lepas sahabat dia tabi'in. Baik. Jadi tuan-tuan, kelebihan orang alim seperti kelebihan Nabi sallam. Bukan sama dengan Nabi itu, tidaklah. Mana mungkin sama, mustahil lah. Alim mana pun seseorang tu, dia tidak akan sama maqam dia dengan Nabi sallam. Cuma Nabi nak buat perbandingan. Ni orang alim, yang ni
orang ahli ibadah tapi tak ada ilmu. Jadi dia punya kelebihan dia umpama apa? Seperti apa? Orang alim ni dengan orang ahli ibadah ni, kelebihan orang alim ni seperti kelebihan Nabi sallam jika nak dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah sekali. Nabi sallam sebut adnakum ni paling rendah. Kata ulama, seorang imam berkata, kalau Nabi sallam bersabda a'lakum, maknanya sahabat yang paling tinggi martabat maqam dia pun tak akan dapat menandingi Nabi sallam. Siapa yang paling tinggi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ahli ibadah ni maknanya tinggi jugalah dia punya maqam, darjat dia, sehingga Nabi sallam buat perumpamaan dia itu seperti sahabat yang paling rendah sekali. Dia punya maqam ni apa? Level lah dia punya martabat dia. Martabat sahabat yang paling rendah pun tuan-tuan, sahabat Nabi sallam ni dia salat berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni tuan-tuan, hebat mana pun imam tu tuan-tuan, imam Mekah pun tak akan dapat menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut apa khusyuknya, kesempurnaan dia dan sebagainya, tak boleh dapat menandingi mereka yang mengaminkan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ni tuan-tuan, kalau kita selawat, kita kena sertai selawat juga ke atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alihi, ahli keluarga, wa sahbihi, sahabat. Jangan jadi macam Syiah. Syiah dia laknat sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dia laknat. Dia Ali seorang je, dia ni. Dia puja betul Ali. Yang lain semua dia laknat. La haula wala quwwata illa billah. Laknat sahabat ni tuan-tuan, tak tahulah nak kata apa lah tuan-tuan. Orang yang berkorban harta nyawa mereka untuk Nabi sallallahu, dia pergi laknat. La ilaha illallah. Tak boleh bagi muka tuan-tuan puak-puak Syiah ni kan? Dan dalam dia punya syahadah pun lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna aliyan, dia sebut Ali tu. Tak salah lah kita nak memuji Sayyidina Ali karramallahu wajhah, betul lah. Tetapi dalam syahadah itu nama Allah Ta'ala dengan Nabi SAW, cukuplah. Mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukuplah. Maka itu masalah Syiah. Baik, sahabat Nabi sallam ni tuan, yang paling rendah pun kalau dia infak buah tamar tu separuh, kita bawa harta besar sebesar sebanyak gunung Uhud, tak akan dapat menandingi sedekah infak sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, betapa tingginya darjat seorang yang alim. Dia orang alim ni tuan-tuan, bukan dia lah yang memuji diri dia sendiri. Tak. Kata Nabi sallam, siapa yang mengatakan bahawa dia itu alim, maka sebenarnya dia adalah orang jahil. Kalau adalah orang kata di tempat daerah ni paling alim saya lah, tu orang jahil lah tu kan. Tapi Ibnu Abbas dia ada kata, akulah yang paling alim tentang penurunan Al-Quran. Itu macam mana pula tu, mengaku alim pula tu. Itu dia kata dia alim dalam bab apa? Ilmu Al-Quran. Turun bila Quran tu? Turun siang ke, malam ke, di Mekah ke, di Madinah ke? Apa sebab turun? Dia paling tahu. Dia kata dia paling tahu tentang Al-Quran. Ibnu Abbas. Dia tak kata dia tahu semua ilmu. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan mungkin maklum, kan dia kena
belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam. Orang tanya, wahai Nabi Musa alaihi salam, ada taklah orang yang lebih alim daripada kamu? Kalau ikut dia, tak ada dah lah. Taurat turun kepada Nabi Musa. Kalau seorang Nabi, Allah berikan kitab, dialah paling alim. Tak ada orang lain lagi? Tak ada. Walaupun demikian, tuan-tuan, Nabi Musa ni pergi berguru dengan Nabi Khidir. Ada lagi yang lebih alim. Nabi Musa minta, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ajar aku. Itu yang kisah dia ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir bocor perahu, bunuh budak, tak bagi tahu harta bawah tiang tu, harta anak yatim. Nabi Musa marah, kau pergi bocor perahu, kau bunuh budak ni. Rupanya ilmu Nabi Khidir lebih daripada Nabi Musa AS. Kita bukan merendahkan Nabi Musa, kita beriman kepada semua Nabi Rasul. Semua Nabi Rasul, tuan-tuan, kita beriman. Bukan kata 25 Nabi je. Berapa ratus ribu Rasul. Mana lebih ramai Rasul ke Nabi. Berapa jumlahnya pun, tuan-tuan, kita beriman ke semuanya. Dan mana kita tidak merendahkan Nabi Musa AS. Kita kata Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Tidaklah, sama je. Martabat dia mereka adalah Rasulullah, pesuruh Allah, Habibullah, kasih Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, balik tuan-tuan kepada para sahabat yang paling rendah. Jadi orang alim, kelebihan dia seperti Nabi SAW. Orang ahli ibadah, kelebihan dia seperti para sahabat Nabi SAW yang paling rendah martabat dia. Baik, wa fi riwayatin anhu, dan dalam riwayat lain disebutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi. Dan dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikat, dan penghuni langit dan bumi. Penghuni bumi siapa? Kita lah. Kita jin, binatang. Penghuni langit, para malaikat, bararatil kiram, penghuni langit. Tuan-tuan pernah dengar para malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur, tawaf. Sekali masuk, berpuluh ribu masuk nak tawaf. Dah habis tawaf, keluar, masuk yang lain, yang sama tak boleh. Maknanya berapa jumlah tak tahulah, bilion-bilion ke malaikat, tuan-tuan. Jadi penghuni langit jumlah dia yang begitu ramai ni, mereka inilah, tuan-tuan, yang akan la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka ni akan memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, ilmu yang baik. Termasuklah, tuan-tuan, binatang-binatang. Disebut dalam hadis ni, wa ahlal ardi hatta namlata fi hujriha. An-namlah ni maksud dia semut. Surah Al-Quran, surah An-Naml. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut. Semut panggil kawan dia masuk dalam lubang. Nanti tentera Nabi Allah Sulaiman lalu pijak ke orang semua, mati. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Dan Nabi Sulaiman dengar, Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum Nabi Sulaiman dengan kata-kata semut itu. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam, tuan-tuan, kita tahu kisah dia. Dia seorang raja. Allah kurniakan kepada dia kekayaan, dan dia, tuan-tuan, boleh perintahkan jin dengan burung. Dia kalau dia terbang, dia ada dia punya barisan dia, panggil apa? Ni yang depan sekali siapa? Burung belah mana? Burung hud kat mana? Terbang, tuan-tuan, main. Hebat Nabi Allah Sulaiman.
kalau dia dengar petani yang sedang mencangkul tu ucap subhanallah, dia landing. Betul landing masuk putih kan? Saya tak pandai dah, hantam sajalah. Dia turun lah. Dia kata apa? Kerajaan, ucapan pujian Allah ni lebih besar daripada kerajaan aku. Itu barulah raja yang bertakwa kepada Allah. Kita hari ni tuan-tuan ada kelebihan sikit, mungkin lupa. Tuan-tuan mungkin tak lupalah. Semua lebay-lebay belaka ni tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah, ahli syurga belaka. Saya pun tak tentu syurga ke tidak tuan-tuan. Ceramah bukan main. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mana tadi tuan-tuan? Binatang, semut, duduk dalam lubang tu pun semut. Disebut dua binatang yang kecil. Pertama kecil, kemudian ikan. Ikan ni ada yang kecil, ada yang besar. Hatta namlata fi hujriha wal hitani fil bahri. Semut dengan ikan disebut. Habis itu ustaz yang tak sebut macam mana? Dia tak mohon kebaikan ke? Termasuk semualah. Semut ke katak ke apa lagi? Sekarung ke, semua masuklah tuan-tuan. Dah namanya wa ahlul ard, penduduk bumi. Jadi masya-Allah tuan-tuan, kita ni tak dengar Allah hijab. Allah hijab kan kita. Kalau kita dengar semua perkara, susah agak kita. Azab kubur dengar, pakat pergi masjid belaka tuan-tuan. Ataupun Allah Ta'ala bukakan hijab penglihatan kita, boleh tengok jin. Jin, ratu cantik jin, tangan panjang, tak kepening tuan-tuan. Cik ke yang paling cantik, ratu cantik? Saya lah. Asal buruk benar. Nak marah jin tuan-tuan. Wujud tak nampak. Tapi tu ustaz Jembalang, Langsui, Jelangkung tu tak tahulah. Tuan-tuan pernah nampak ke? Nak, itulah banyak sangat buat filem tuan-tuan, entah apa-apa. Dah hantu ni, sundal bolong lah apalah. Sampai ke ustaz-ustaz pun takut tuan-tuan. Lalu kubur, naik motor, duduk seat sampai belakang. Apa sebab? Nanti ada orang tumpang belakang. Ustaz pun jadi takut. Tak tahu ustaz mana tuan-tuan, tak tahulah. Baik, maka masya-Allah tuan-tuan, orang yang alim ni tuan-tuan, para seluruh makhluk berdoa untuk dia. Jadi ustaz orang alim saja ustaz, orang jahil bercerita. Maksudnya kalau kita ni ada apa ilmu lah, takkanlah tuan-tuan ni kalau bukan ustaz, bukan tok guru, bukan syekh, bukan kiai, bukan buya pun tuan-tuan, mestilah ada apa yang boleh kita nasihatkan kan. Mungkin kita tak boleh nak ceramah, nak mengajar, tapi kalau kita jumpa siapa-siapalah, remaja ke orang yang lebih muda pada kita, tak tangkap dia kejap, duduk, saya nak nasihat sikit, tumba tu berjalan apa kan. Tapi tengok-tengok orang jugalah. Kalau dia tak sedia, jangan tuan-tuan bergaduh nanti. Saya ceramah atas meja ni bolehlah. Kalau saya dekat kedai mamak, orang tengah bermadu kasih kat sebelah saya, kalau saya pergi tegur dia kan, kena pula lelaki tu hero Tamil pula, susah saya pula tuan-tuan. Dulu belajar silat cekak dah tak ingat dah. Kang berkicap hidung, habis hidung saya berkicap berdarah tuan-tuan. Ataupun tak saya berdarah, dia berdarah. Jadi saya duk tengok dia tengah bermadu kasih tu, dia dah nikah tak nikah pun saya diam je lah. Tapi meja ceramah boleh nak ceramah. Walaupun ada juga yang saya jumpa, saya tegur kan. Sebab bila mana saya teringat, ceramah bukan main kau berdegar-degar. Orang sebelah buat maksiat kau tak tegur. Tu naik syekh tu. Tapi setakat ni yang saya tegur tu, saya tengok-tengok dalam body dia. Kalau sado-sado tu saya tak lawan lah. Atau nak lawan boleh, saya angkat kursi lah. Dah hayun bagi tak, dia sado tak sado, dia rebah lah kan. Jadi setakat ni saya tegur, dia tak lawan lah, alhamdulillah. Tak lawan tu ada dua tuan-tuan. Satu, dia diam tanpa sepatah. Yang diam tu pun saya marah juga. Pasal kau bisu ke? Tanya dia, ni bini ke awet? Dia tak jawab, dia diam. Last sekali dia cakap, dia kata minta maaf.
Saya kata saya bukan marah kamu nak bermadu kasih kat sini, kekasih awal dan akhir. Dunia ni milik kamu berdua, tak apalah. Anak saya jajah 5, jajah 3, kau berpegang tangan. Sebelah meja saya makan. Mujur saya tak lipat meja. Tak. Mujur dia tak jawab, tuan-tuan. Kalau dia jawab, Allahu'alam bisawab. Tak saya kena, dia kena. Jadi nak sebut apa, tuan-tuan? Mengajarkan ilmu. Mengajar. Saya yakin tuan-tuan mungkin guru ke, pesara apa ke, Wallahu'alam lah. Mungkin tuan-tuan pun ada jasa atau ada apa yang tuan-tuan sampaikan dalam penulisan ke, dalam apa dan sebagainya. Nah, maka tuan-tuan, bila mana kita berdakwah ni, tuan-tuan, besar ganjaran pahala dia. Nah, kerana Nabi Rasul itu diutus apa? Untuk berdakwah. Dakwah. Rasulullah wa ma arsalnaka, tidak aku utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa, melainkan rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Maka tuan-tuan, kita gunakanlah peluang. Kerana ilmu yang kita ajar ni, dia termasuk pahala yang akan mengalir lepas kita meninggal dunia. Tuan-tuan mungkin maklum, berapa puluh tahun dah duduk dalam kuliah maghrib ni kan? 3 amalan lepas kita meninggal dunia, dia akan terus mengalir. Idza mata bani adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah, sedekah. Masya-Allah tuan-tuan yang dah, saya yakin tuan-tuan banyak sedekah dan sebagainya, alhamdulillah. Nah, sadaqatun jariyah termasuk juga wakaf, infak dan sebagainya. Kemudian wa waladun salih yad'ulah, anak-anak cucu ni soleh mendoakan. Azab ada orang cakap doa tak sampai. Itu kita tak payah nak jawab lah, tuan-tuan. Tuan-tuan doa sudahlah. Tak. Ya. Dalil mana dalil? Payah juga macam ni. Dalil sikit-sikit orang mati Al-Fatihah. Apa Fatihah sampai ke? Baca sudahlah, tuan-tuan. Tahulah Allah Ta'ala tu nak buat macam mana. Kalau tak sampai, dapat pahala kat kita pun masalah. Tak ada masalah ke? Tak ada masalah. Kalau katalah tak sampai, kita lah dapat. Kita baca Fatihah, baca Quran 30 juzuk, bayar pelajar tahfiz 30 juzuk. Ada orang ustaz kata tak sampai. Tak apalah tak sampai. Pelajar tu dapat pahala, okeylah. Tapi kalau kita ada anak-anak, tuan-tuan, dia doa terus sampai kepada kita. Tak payah niat dah sampai. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, wa waladun salih, anak yang soleh ni penting. Bagi anak cucu kita belajar, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni sekarang berada di dalam surau. Cuba tuan-tuan pergi ke Bukit Bintang. Bukit Bintang. Ataupun Bulatan Pandan, ada kelab malam. Tak, ustaz ni dia pergi Bukit Bintang kan, cuci mata katnya. Saya tuan-tuan kalau lalu Bulatan Pandan, saya ada kuliah subuh dekat Ampang sana. Sebelum subuh, tuan-tuan, dia orang baru keluar daripada kelab. Semua jalan tak betul, tuan-tuan. Cuma saya tak dapat nak pastikan Melayu ke agama apa, tak tahu. Tak ada masa saya nak tengok-tengok, tuan-tuan. Tak, saya doa hidayah sudahlah. Jadi kita duduk dalam surau, alhamdulillah. Bila kita tengok macam tu, tuan-tuan, mengucap, tuan-tuan, saya syukurlah ada bini, tuan-tuan. Kalau tak ada bini lagi, kalau tak pening, tuan-tuan. Pakaian tak payah ceritalah, tuan-tuan. Nak naik malu nak cerita, tuan-tuan. Maka generasi-generasi ni lah yang akan menentukan berapa tahun lagi kita nak hidup, berapa tahun. Saya dah 40. Bukan kita kata nak mati awal tu, tak ada lah kan. Umur panjang, alhamdulillah. Berapa nak umur? 100 pun 100 lah. Tak kisahlah, janji Allah Ta'ala panjangkan umur biar sihat kan? Maka tuan-tuan, kita tak tahu generasi-generasi kita ni kalau tak diberikan ilmu, generasi muda, ini ramai kat muda ni, muda-muda belakang ni. Saya pun muda lagi, tentang 40, tuan-tuan pun muda lagi kan? Maknanya remaja kan? Saya, tuan-tuan, ceramah-ceramah ni biasanya pakcik-pakcik lah kan. Pernah sekali orang panggil saya, minta saya ceramah
jajah 6 apa ni, remaja. Tak reti saya tuan-tuan cakap dengan budak-budak, tak pandai. Cuma bila mana kita bercakap dengan mak ayah dia, atuk nenek dia, dia orang faham, dia orang didik pada anak-anak dia. Baik, kemudian ilmun yuntafa'u bi, ini ilmu yang bermanfaat. Ini ada kaitan dengan hadis ini. Jadi tuan-tuan ada Facebook, rajinlah menulis. Kongsi hadis hari ni. Tuan-tuan ada apa friend berapa ramai, pun dia baca, tulis atau berstatus dalam WhatsApp tu, tulis. Sudahkah anda beristighfar hari ini? Pak, hantar. Tapi tuan yang tulis tu istighfar dululah. Tadi dia pun tak istighfar. Sudahkah anda solat berjemaah hari ini? Tuan badan pun tak solat jemaah lagi. Jadi tuan-tuan, kita dah mulakan dulu, lepas tu barulah kita dakwah tuan-tuan. Baik. Ini hadis yang pertama, akhrajahu Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, hadis yang kedua tuan-tuan, iaitu tentang kelebihan orang yang alim. Yang tadi kelebihan, yang ni kehebatan. Orang alim ni ditakuti oleh syaitan ni, ataupun pengaruh dia lebih kuat. Contohnya tuan-tuan, orang alim dia beribadah, dalam dia beribadah dia tidak dapat ditipu oleh syaitan. Contohlah kita ni ditipu dengan apa? Sifat ujub, hairan dengan diri sendiri, ataupun riak menunjuk. Jadi syaitan bisik pada dia, tak boleh nak menipu, nak memperdayakan dia. Malah syaitan juga bimbang apabila orang alim ada, dia akan nasihat orang lain. Malah orang yang telah pun sesat, maka dijumpa dengan orang alim ni, dia kembali taubat pada Allah SWT. Tapi kalau kita hanya beribadah, kan, kita semayang balik, datang semayang balik, datang semayang balik, tuan-tuan, kita je lah, orang lain tak dapat. Sebab itu tuan-tuan, tabligh itu, menyampaikan itu tuan-tuan, apa cara sekalipun, tak kira lah apa yang boleh kita buat. Kita print bubuh kat kereta, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Berhenti lampu isyarat, orang baca. Ini stiker bukan-bukan. Cium bayar, apa benda, langgar bayar, hashtag biadab, tak apa benda tak tahu. Itu kat lori-lori tu gambar orang lelaki dukung perempuan tu, rambut lurai ke bawah, abang lori, kat apa benda tu, tak ada faedah. Orang baca, orang ingat apa? Itu perlu kepada ilmu. Buat apa saja kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, dia sama ada lara, sia-sia, tak ada manfaat. Lebih teruk lagi tuan-tuan, berdosa buat tanpa ilmu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak beri peluang pada saya untuk malam ni buat kali pertamanya. Dan insya-Allah apa yang dapat saya kongsikan ini yang baik, itulah pasti daripada Allah Ta'ala. Kalau yang sahih, yang jelas dan sebagainya, itu semua daripada Allah. Yang tak betul daripada saya lah. Yang sahih semua daripada Allah Ta'ala. Jadi saya mohon ampun pada Allah Ta'ala, minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan semua yang hadir. Terima kasih ucap sekali lagi kepada Suruh Saka Pembinaan Surah. Wallahu alam. Panjang umur rezeki diizinkan oleh Allah SWT. Mungkin ada peluang lagi, insya-Allah saya akan hadir lagi, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.